Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah ibu-ibu, ayah-ayah, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala semua, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Selasa bersamaan 6 Jun 2023. Pengajian kita pukul 10 malam iaitu sambungan sirah ringkas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab Khulasah Nurul Yaqin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang bagi salam Ibu Rafi'ah, Ibu Zanita, Ibu Siti Jumarah, Ibu Zuraida, Ibu Anissa, Kak Syafiqah dan yang lain-lain. Alhamdulillah. Jadi pada malam ni kalau sempat kita masuk dua tajuk, dua tajuk iaitu Ibu Ayah setelah berikan. Waalaikumsalam Kak Lisa, tak apa. Muka surat 30 iaitu tajuk yang ke-24. Ibu-ibu ayah yang tak ada buku tak apa, yang tak belajar bahasa Arab dengan saya pun tak apa. Ini kelas umum, saya terjemahkan insya-Allah, ya. Tajuk yang ke-24, Hijratul Habasyati al-Ula. Penghijrahan Nabi dan penghijrahan para sahabat. Tak ramai, ya. Penghijrahan ke Al-Habasyah. Habasyah tu dekat mana tu? Habasyah tu dekat mana tu? Negara Utopia. Negara Utopia. Bermakna Utopia tu negara benua apa tu ibu ayah? Utopia tu benua apa tu? Benua Afrika. Okey. Apa nama rajanya ketika itu? Nama rajanya Najashi, ya, Najashi. Jadi penghijrahan ke Habasyah al-ula, kali pertama. Bila kata kali pertama bermakna ada kali yang kedua. Jadi sebelum baginda Nabi SAW dan para sahabat berhijrah ke Madinah, ada tak para sahabat, Nabi tak pergilah, para sahabat sahaja hijrah ke tempat lain? Jawapannya ada. Jawapannya ada, para sahabat berhijrah. Waalaikumsalam Ibu Ruqayyah. Berhijrah ke Habasyah. Berhijrah ke Habasyah untuk mendapatkan perlindungan daripada Raja Najashi yang Nabi SAW beritahu kepada para sahabat, pindahlah ke Habasyah kerana di sana ada raja yang baik hati, raja yang adil. Maka para sahabat tak ramai pergi berhijrah ke Habasyah untuk mendapatkan perlindungan daripada Raja Habasyah, iaitu siapa namanya ibu ayah ulama Malik? Siapa nama Raja Habasyah tadi? Boleh tulis? Namanya Najashi. Bagus Ibu Selamah, Ibu Zanita, ya. Najashi. Dia bermakna dia orang Afrika, kulit hitam, ya. Lamma ra'an nabiyyu ma yalhaqu bi ashabihi minal adha wa anwa'il azab. Lamma tatkala ra'an nabiyyu, Nabi SAW melihat
ma yalhaqu bi ashabihi, ma apa yang yalhaqu menimpa, apa yang menimpa bi ashabihi terhadap para sahabat baginda. Nabi SAW tak kala tengok kesian, Nabi tengok para sahabat menderita, para sahabat mendapat apa? Minal azza, daripada siksaan. Azza ni siksaan daripada orang-orang Quraisy. Azza ni kita boleh kata sakit lah. Sakit, kesakitan hati, sakit hati, sakit jasad, sakit badan, kena dengan orang-orang kafir Quraisy. Wa anwa'il azab, dan anwa' ni pelbagai jenis. Anwa' ni pelbagai jenis al-azab, pelbagai jenis azab. Tersakiti, para sahabat tersakiti dan juga mendapat pelbagai jenis azab daripada puak-puak kafir Quraisy. Maka amarahum, amara baginda memerintahkan, baginda menyuruh, hum mereka iaitu para sahabat, bil hijrati untuk berhijrah, ilal habasyah ke Habasyah. Okey, berhijrah ke Habasyah. Jelas ya? Berhijrah ke Habasyah. Fahajara asyaratun min ashabihi. Fahajara, maka berhijrahlah, asyaratun 10 orang, min ashabihi daripada kalangan para sahabat. Jadi ini ada riwayat kata 10 orang, ada kata 11 orang. Dia tak maksudnya ada pelbagai riwayat lah. Jadi dalam kitab ni sebut 10 orang daripada para sahabat Nabi SAW. Wa khamsu niswatin, dan 5 orang perempuan. Ini dalam kitab ni 10 lelaki 5 perempuan. Dalam kitab lain ada sebut 11 lelaki 4 perempuan. Tak apalah, itu bukan kita punya prioriti, kepentingan kita. Yang penting kita tahu ceritanya ada berlaku penghijrahan oleh para sahabat dari Mekah ke Habasyah. Siapa antara mereka? Minhum, antara mereka, min tu antara, hum mereka, Uthman bin Affan. Antaranya adalah Uthman bin Affan, wa zaujatuhu, dan isteri beliau, zaujatuhu, isteri beliau ya, Ruqayyatu bintu Rasulillah. Ibu Ruqayyah pun ada malam ni belajar sekali. Ruqayyatu bintu Rasulillah. Ruqayyah anak anda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti Uthman bin Affan termasuk salah seorang sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Habasyah pada ketika itu. Jadi ibu ayah, hijrah itu berlaku pada tahun yang ke-5 hijrah. Tahun ke-5 hijrah, pada tahun yang ke-5, bukan hijrah. Tahun yang ke-5 kebangkitan Nabi. Tahun ke-5 kenabian. Tahun ke-5 kenabian. Jelas ya? Jadi tahun ke-5 kenabian, umur Nabi berapa ibu ayah? Pada tahun ke-5 daripada nubuah, umur Nabi berapa? Kita ulang kaji balik. Berapa umur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Betul Ibu Selamah, umur Nabi 45. Betul Haji Haidir, Kak Lisa, Ibu Syarianti, Ibu Siti Jemarah, betul ya? 45 tahun, jelas ya? Selama 5 tahun Nabi SAW berdakwah dan dikecam, ditentang, diseksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka pada tahun ke-5 selepas daripada nubuah, Nabi menyuruh beberapa sahabat berhijrah dari Mekah ke Habasyah. Di antara para sahabat yang masyhur yang ada dalam jemaah tersebut adalah Uthman bin Affan dan juga isteri beliau yang juga anak anda baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ruqayyah bintu Rasulillah radhiyallahu anha. Okey.
Jadi ibu ayah, pada hari mereka nak keluar dari Mekah tu, mereka naik kapal ya, mereka naik tumpang kapal. Mereka tumpang kapal. Masa tu mereka ketika mereka dah dalam perjalanan tu, baru orang kafir Quraisy perasan dan sedar ada yang nak lari dari Mekah, nak lari pergi hijrah ke Habasyah. Maka orang-orang Quraisy kejar mereka. Orang Quraisy kejar pasal orang Quraisy tak nak seorang pun lepas daripada siksaan mereka. Tetapi mereka tak sempat kejar. Mereka sampai-sampai saja para sahabat tadi dah selamat naik kapal dan dah pun berlayar. Jelas tak cerita saya ni? Boleh faham tak ibu ayah? Jadi hijrah yang pertama tu orang kafir Quraisy dapat sedar dan mereka nak kejar tapi tak sempat. Para sahabat dah naik kapal, dah tumpang kapal dan terus berlayar. Selamat tak para sahabat ketika itu? Selamat, dah berlayar ke Habasyah. Dapat poinnya ibu ayah? Dapat salin tak? Saya tak nak dengar saja ya ibu ayah. Buku sirah sepatutnya ibu ayah ada satu buku khas untuk salin bab sirah ni saja. Saya tak nak cakap seorang-seorang, ibu ayah dengar saja tapi tak salin. Dapat ya? Okey, masya-Allah. Okey. Wa qad raja'u ba'da salasati ashhur. Wa qad raja'u, sesungguhnya mereka telah pulang, telah balik dari Habasyah balik ke Mekah. Raja'u tu daripada rujuk ni kembali balik. Sesungguhnya mereka telah kembali ba'da salasati ashhur, selepas 3 bulan. Okey, mereka pergi bulan Rejab, tahun kelima selepas kenabian. Rejab, lepas Rejab, apa dia lepas Rejab ibu ayah? Lepas Rejab bulan Syaban, sebulan. Lepas Syaban bulan Ramadan, 2 bulan. Lepas Ramadan bulan apa? Bulan Syawal. Lepas Ramadan bulan Syawal, jadi dari Rejab ke Syawal berapa bulan ibu ayah? Dari Rejab ke Syawal berapa bulan? Berapa bulan tu? 3 bulan, betul ibu. 3 bulan daripada Rejab ke Syawal, 3 bulan. Maka 3 bulan saja tempoh mereka berada di Habasyah. Kenapa? Okey. Sekejap ya. Antara sebabnya apa? Antara sebabnya, dekat sini tulis, antara sebabnya di sini, sekejap ya. Saya terkecilkan. Ibu-ibu ayah nampak kecil ke besar gambar tu? Gambar kitab tu kecil ke besar semua nampak? Saya dah terkecilkan ni. Takut yang lain pun nampak kecil juga. Ke nampak besar semua? Besar Okey, besar. Saya dekat laptop saya je yang saya tertekan tadi nampak kecil, tak apa. Okey. Selepas 3 bulan bisa babi alamil ghurbah. Dengan sebab apa mereka pulang selepas 3 bulan? Antara sebabnya bisa babi dengan sebab alamil ghurbah. Apa dia alam? Alam tu kepedihan. Biasa tak dengar azabun alim dalam Quran? Biasa dengar tak? Azabun alim. Alim tu azabun alim, azab yang pedih. Alam maksudnya kepedihan. Kepedihan al-ghurbah. Al-ghurbah hidup berasingan. Ibu ayah, ada keluarga yang kita sayang dekat kampung kita, tiba-tiba kita terpaksa larikan diri jauh daripada keluarga yang kita sayang, tinggalkan mak bapak kita, tinggalkan adik-beradik kita. Apa perasaan kita? Ibu ayah boleh tahan tak? Bukan tinggalkan tinggalkan dalam keadaan kita tak nak pergi pun tapi terpaksa juga. Pasal apa? Pasal nak selamatkan agama kita, iman kita. Sedih ke tak sedih? Mesti rasa sedih, tak tahan, semua sedih kan? Jadi itulah dia yang dihadapi oleh para sahabat. Antara sebabnya alamil ghurbah, mereka balik semula kerana kepedihan berasing dengan keluarga, wa qillati adadihim, dan juga kerana kurangnya bilangan mereka. Yalah, hijrah jauh-jauh 15 orang aja. Wah, hijrah tu
untuk selamatkan agama dia, tapi 15 orang saja. Bawa lah, ada pasangan yang bawa isteri dia kan, tapi anak-anak tak dapat nak bawa. Ibu ayah sedih sangat ya, sedih sangat. Jadi dalam kitab lain juga bagi tahu antara sebab mereka balik ke Mekah kerana dapat berita palsu. Berita palsu yang orang-orang Mekah dah masuk Islam. Jadi berita palsu itu tersebar sampailah kepada mereka di Habasyah. Lalu mereka, masa tu mana ada internet kan, lalu mereka pun sangka berita itu berita betul. Mereka pun balik ke Mekah, balik-balik tengok-tengok berita itu berita palsu. Apa kita panggil bahasa Inggerisnya berita palsu tu? Ada istilahnya, saya pun lupa istilah bahasa Inggeris kan. Dapat berita palsu, fake ya ibu, fake news ya. Jadi fake news. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, mereka pun balik dalam keadaan tertipu selepas 3 bulan berada di Habasyah. Poin yang keempat, wa kana zalika fis sanatil khamisati. Peristiwa itu berlaku pada tahun yang kelima minal hijrah. Minal hijrah tu salah, salah tulis tu. Bukan hijrah, minal bi'sah. Al-bi'sah. Al-hijrah ni 5 tahun selepas hijrah. Salah. Al-khamisati minal bi'sah. Boleh bi'sah tu kebangkitan Nabi SAW. Wahia awwalu hijratin fil Islam. Dan hijrah ke Habasyah ini adalah hijrah yang pertama dalam Islam. Jadi kalau ada soalan, apakah hijrah yang pertama dalam Islam? Jawapannya, hijrah pertama dalam Islam adalah hijrah para sahabat, bukan Nabi ya, para sahabat. Seramai 15 orang dari Mekah ke Habasyah. Pada tahun ke berapa? Tahun ke-5 hijrah. Tahun ke-5 kenabian. Berapa ramai yang pergi? Ada riwayat kata 15, ada kata sekian banyak. Bilangan itu yang pentingnya tak ramai ya, pentingnya tak ramai. Jadi tajuk yang ke-24, sebelum kita masuk tajuk seterusnya, jelas tak semua tajuk 24 ibu ayah? Boleh faham? Dapat semua ya? Okey, dapat ya. Saya nak tanya ibu ayah, jujur je, jangan segan. Siapa ibu ayah hari ni baru tahu rupanya ada hijrah ke Habasyah sebelum Nabi hijrah ke Madinah? Sebelum hijrah ke Madinah ada hijrah ke Habasyah. Siapa baru tahu, komen baru. Siapa dah tahu, komen dah tahu. Saya rasa ramai juga yang mungkin baru tahu, pasal yang kita tahu hijrah itu hijrah ke Madinah. Sebenarnya ada hijrah ke Habasyah. Dah tahu, ramai dah tahu juga ya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita teruskan tajuk yang ke-25 boleh? Tajuk yang ke-25. Sekejap ya. Islamnya Hamzah dan Umar. Islamu Hamzata wa Umara. Islamnya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Okey, fis-sanatil khamisati. Pada tahun yang kelima itu juga, Ibu Hamidah baru tahu ya, Alhamdulillah. Pada tahun yang kelima itu juga, aslama rajulani min kibari Quraisyin. Ni penting. Aslama, telah masuk Islam, rajulani, oleh 2 orang lelaki. Min, daripada kibari Quraisyin, daripada pembesar ataupun para pemuka Quraisy. Tahun kelima hijrah, tahun kelima kenabian itu juga telah masuk Islam 2 orang yang paling dihormati daripada kalangan Quraisy. Masyhurani bil quwwati wasyaja'ah. Sangat terkenal dengan dia punya kuat dia, dengan dia punya keberanian dia. Quwwah, kekuatan, syaja'ah, keberanian dia. Ada 2 orang yang masuk Islam dari kalangan Quraisy sendiri. Siapa mereka? Wahuma Hamzatu amun Nabi SAW. Mereka berdua, pertama sekali
Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Siapa Sayyidina Hamzah? Ammu. Ammu ni pak saudara. Kalau kita jumpa bahasa Arab, ammu pak saudara belah bapa. Pak saudara belah bapa. Maksudnya adik-beradik dengan bapa kita. Jadi Nabi SAW ayah baginda nama Abdullah. Nama Abdullah. Okey, Abdullah bin Abdul Muttalib. Hamzah pun bin Abdul Muttalib. Cuma mak tak samalah. Abdul Muttalib ada tak silap saya 4 ataupun 5 isteri. Abdullah dan Abu Talib anak daripada mak yang lain. Hamzah anak daripada mak yang pendek cerita ya, daripada segala anak Abdul Muttalib yang bongsu sekali Abdullah. Macam tu. Jadi Abdullah bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Hamzah radhiyallahu anhu adalah pak saudara Nabi SAW. Okey, kita tengok dulu Hamzah ya. Hamzah ni ibu ayah. Bapa saudara dari ibu, tak ni pak saudara dari belah bapa dia. Dari belah bapa dia. Ammu tu pak saudara ni, kalau belah okey. Dari ibu, bagus ibu. Apa ni Haidil. Kalau dari ibu apaan? Okey, sekarang dengar tak suara saya sekarang? Ibu ayah dengar tak suara saya? Ada. Tadi tu lost connection tadi. Tadi tu lost connection. Maaf ibu ayah semua ya. Tadi lost connection. Okey, sama balik. Okey. Mana tadi? Ammu, pak saudara sebelah bapa ammu. Pak saudara belah mak khal. Kha alif lam khal. Okey. Jadi Sayyidina Hamzah ni umur dia berapa umur dia? Sayyidina Hamzah ni ibu ayah dia lebih muda daripada Nabi SAW. Lebih muda 2 tahun daripada SAW. Okey. Sayyidina Hamzah ni dia lebih muda 2 tahun daripada Nabi SAW. Itu Sayyidina Hamzah juga sebenarnya, Sayyidina Hamzah ni dia adalah sama susuan. Sayyidina Hamzah ni tak salah saya 2 tahun sebelum Nabi. 2 tahun Nabi SAW. Saya pun terlupa dah. Lepas ke sebelum? Okey. Saya putus lagi tadi pasal line pasal line saya putus. Saya pun tak tahu kenapa. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya terlupa ya. Saya nak Hamzah ni umur dia dengan Nabi tua 2 tahun ataupun muda 2 tahun. Tak maaf sangat saya terlupa pula. Okey. Dan Sayyidina Hamzah ni sebenarnya dia adalah satu ibu susuan dengan Nabi. Sekali ibu susuan. Sayyidina Hamzah masa kecil disusukan oleh Suwaibah al-Aslamiyah, dan Nabi pun sebelum disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, baginda disusukan oleh Suwaibah al-Aslamiyah.
Jadi Hamzah ni masuk Islam macam mana Hamzah masuk Islam? Satu hari Nabi SAW diseksa, dipukul oleh Abu Jahal. Dekat mana? Dekat depan Kaabah. Dipukul oleh Abu Jahal dekat depan Kaabah. Tak ada orang yang berani, tak ada orang yang berani untuk lawan Abu Jahal ketika itu. Sedangkan Abu Jahal tu pak saudara Nabi. Ya betul. Suwaibah Al-Aslamiyah, hamba Abu Lahab, betul Haji Haidir. Suwaibah Al-Aslamiyah yang susukan antara ibu susu kepada Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tadi saya cakap tadi? Apa saya cakap tadi lupa. Apa tadi? Saya lupa lah. Saya tengah cakap apa tadi? Saya cakap tadi Nabi soal Abu Jahal ya. Okey. Abu Jahal pukul Nabi, Abu Jahal seksa Nabi, tak ada orang yang berani untuk bela Nabi. Ada kata depan Kaabah, ada kata dekat Bukit Sofa. Okey. Tahu kan Bukit Sofa kan? Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat berita ni sampai kepada Hamzah radhiyallahu anhu. Apa Hamzah buat? Hamzah datang, Hamzah pun tempeling Abu Jahal. Ini anak saudara aku ni, kau berani buat kat anak saudara aku ni ya. Aku berada atas agama Muhammad. Masa dia cakap tu, dia cakap bukan dari hati sangat lah, tapi dia nak bela Nabi. Masa dia cakap tu, bukan dari hati sangat. Dia nak bela Nabi je, pasal Nabi tu anak saudara dia sayang. Abu Jahal pula buat Nabi macam-macam. Tapi masa dia cakap tu, belum teguh lagi iman dia. Jadi malam tu masa Hamzah nak tidur, dia malam tu jadi macam tak lena, jadi macam malam tu malam yang paling tak lena lah dia. Dia macam tak puas hati lagi. Lalu besoknya dia cakap dekat Nabi, sekian-sekian apa yang dia alami, dia minta nasihat daripada Nabi, Nabi pun bagi nasihat. Maka pada ketika itu Hamzah radhiyallahu anhu pun betul-betul masuk Islam, betul-betul dari hati dia. Betul-betul serahkan hati dia pada Allah dan Rasul. Jelas tak ibu ayah semua? Sayyidina Hamzah mula-mula masa dia nak bela Nabi tu, dia cakap aku berada atas agama Muhammad, dia cakap tu untuk bela Nabi je. Tapi bila malam tu dia fikir balik semua, besoknya dia tanya dekat Nabi, wahai Muhammad, dia cakap sekian-sekian. Nabi pun bagi nasihat, dakwah dia, bagi cerita pasal syurga, neraka, apa kelebihan kita beriman pada Allah. Dia pun beriman dengan Allah Ta'ala dan Nabi SAW dengan iman yang sangat-sangat baik. Okey, itu cerita Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Ringkas saja. Macam mana pula Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ibu ayah? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni dia muda daripada Nabi SAW ya. Ibu ayah yang dikasihi Allah, Sayyidina Umar ni dia di antara orang yang badan dia sangat tegap, tinggi dan tegap. Sayyidina Umar ni, siapa-siapa tengok pun takut. Bayangkan orang masa tu orang-orang Mekah, mereka kalau nak dudukkan anak, contoh kan, nak dudukkan anak, dia orang boleh kata, kau tidur cepat, nanti Omar datang. Dengan nama Omar ni kalau kabut tidur anak-anak demo. Ibu yang boleh bayangkan tak? Sampai mak bapak dia orang cakap, kalau kamu tak tidur, Omar datang. Kalau kabut tunggu tidur. Pasal apa? Gerun dengan nama Omar. Jadi buaya Sayyidina Omar ni, dia tidak ikut lah. Dia tidak ikut dengan perangai orang-orang Quraisy yang nak seksa Nabi, tak puas hati dengan Nabi. Kan? Sedangkan Sayyidina Omar dia tahu. Sayyidina Omar dalam hati kecil dia kata, Muhammad ni Al-Amin. Dia ni bukan orang yang jahat. Semua orang tahu dia baik. Tapi itulah Muhammad ni dia pecah belahkan keluarga. Muhammad ni buat orang jadi Mekah ni jadi tak aman pasal dia ni lah. Maka masuk dalam hati Sayyidina Umar ke rasa geram pada Nabi, sedangkan dia tahu Nabi itu betul. Dia boleh rasa Nabi itu betul. Tapi dia geram kerana pada dia Nabi telah pecah belahkan orang-orang Mekah. Maka satu hari Sayyidina Umar pun bengang. Dia rasa macam terancam kerana Sayyidina Umar juga ada hubungan saudara dengan Abu Jahal.
Abu Jahal kena pukul dengan Sayyidina Hamzah. Kena pukul dengan Sayyidina Hamzah. Umar pun meradanglah pasal ada hubung kait keluarga dengan Abu Jahal. Dari segi belah mak dia, tak silap saya lah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, Umar masa tu peristiwa ni 3 hari ataupun 2 hari selepas Sayyidina Hamzah masuk Islam. Okey. Nak teruskan ke dah habis waktu ni? Nak terus ke nak sambung? Nak terus ke nak berhenti? Tangguh sambung minggu depan. Saya tengok berapa ramai nak. Laju je sambung terus. Okey, sambung terus tengah-tengah syok-syok tiba-tiba nak berhenti pula Okey, terus sambung. Jadi ibu ayah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masa tu dia dalam perjalanan. Dalam perjalanan nak pergi cari Rasulullah untuk bunuh Rasulullah. Memang pada ketika itu membuat-buat orang Quraisy ni punya kemarahan pada Nabi dan mereka nak bunuh Nabi. Sayyidina Umar kata, aku nak habiskan riwayat Muhammad. Selagi dia ada, selagi itu berpecah orang-orang Mekah. On the way, jumpa seorang sahabat. Saya lupa nama dia. Dia kata pada Umar, Umar kau nak pergi mana? Aku nak pergi cari Muhammad, aku nak bunuh dia. Sahabat tu kata, tak payahlah Umar. Kalau kau bunuh Muhammad, habislah kau, orang-orang Quraisy daripada kabilah Abdul Manaf akan serang kau nanti. Kau tahu kan mereka macam mana, wahai Umar? Baik kau balik rumah kau, baik kau pergi rumah adik kau sendiri, nama Fatimah tu, kau pergi rumah adik kau, dia dah masuk Islam dah, dia dengan suami dia. Selama dengar tu, terus naik darah dia, cepat-cepat pergi rumah adik dia nama Fatimah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, sampai saja di rumah adik dia dengan suami tengah belajar Quran daripada sahabat yang bernama Khabbab Al-Arat. Ingat tak kisah Khabbab Al-Arat yang saya kata sahabat yang kena seksa dulu hingga kan lemak-lemak dan darah dia memadam api dan bara yang dia dibaring ke atas bara, dia punya lemak dan darah yang padam bara tu. Ingat tak kisah Khabbab Al-Arat? Kita ada bincang 2 minggu lepas. Ada sahabat Khabbab bin Al-Arat ini radhiyallahu anhu, dia sedang mengajar Al-Quran kepada kepada adik Sayyidina Umar dan adik ipar dia. Tapi sebelum tu Sayyidina Umar datang saja, dia terus tempeling adik dia sampai berdarah adik dia dan juga adik ipar dia. Dia terus bagilah. Masa tu dia tengah baran, dia tengah tak fikir apa, dia bagi je. Lepas daripada tu dia pun sedar, dia pun perasan, dia pun tersentak, apa benda lah aku pukul adik aku. Dia kan perempuan. Apalah kau ni Umar, kan? Jadi dia pun cakap pada adik dia, apa yang kau baca tadi Fatimah? Kau baca apa tadi? Aku pun nak baca. Adik dia kata, abang Umar kau tak boleh pegang. Kau kena bersihkan, sucikan diri dulu, baru kau pegang. Kalau kau nak tahu apa yang aku baca tadi. Jadi Sayyidina Umar pun ikut. Dia dah rendahkan diri dia depan adik dia. Dia dah sedar, dia dah tersilap. Dia nak minta maaf. Dia nak pujuk balik adik dia. Okay, dia pun bersihkan diri dia. Dia mandi. Kemudian dia pun mula baca surah apa ibu ayah? Surah apa yang masyhur kita dengar kisah dia? Surah Taha. Kan? Surah Taha sampai ayat 14 tak silap saya. Ibu ayah yang dirahmati Allah, Sayyidina Umar dengar itu saja, Sayyidina Umar pun rasa macam terbuka hati dia. Pasal apa Allah buka hati dia? Pasal tadi dia nak tahu tak ibu ayah? Tadi tu mula dia marah, lepas tu dia nak tahu kan? Dia nak tahu apa yang adik dia baca kan? Ketika mana ada kehendak, itulah Allah Ta'ala bagi jalan. Allah tunjuk jalan. Jadi ada timbul kehendak tu namanya tolab. Tolab ni di situ Allah bagi hidayah. Okey. Jadi dia pun dengar dan sampai ayat 14 dia pun terus kata aku nak pergi jumpa Muhammad. Bawa aku jumpa Muhammad. Maka dibawa Sayyidina Umar berjumpa dengan Nabi Muhammad. Masa tu Nabi Muhammad dekat mana tu? Rumah siapa tu? Masih berada di rumah, tak silap saya, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Masih buat dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ibu ayah ya, ataupun berada di rumah seorang sahabat. Saya pun tak ingat kat mana. Saya terlupalah. Tapi yang penting
Ketika itu Sayyidina Hamzah ada sekali dalam tu. Dalam rumah itu, saya lupa, sorry, minta maaf sangat. Dalam rumah tu Nabi ada dan ada para sahabat yang lain termasuk Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah masuk Islam bila? Daripada hari tu. Hari Sayyidina Umar datang tu, Sayyidina Hamzah masuk Islam bila? 3 hari sebelum. 3 hari sebelum Sayyidina Umar datang rumah tu, Sayyidina Hamzah dah masuk Islam. Maka bila sahabat-sahabat dalam rumah tu dengar Umar bagi salam, dia mau intai daripada pintu, tengok Sayyidina Umar bawa dengan pedang yang terhunus. Jadi gerun tak para sahabat di bawah ya? Gerun lah dia mau. Para sahabat dengan nama Umarnya terus takut, kalau kabut semua takut. Umar datang bawa pedang terhunus semua macam tu kan. Tapi dalam tu ada Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah kata, mana siapa tu? Umar. Dia bawa pedang. Bagi dia masuk, kalau dia datang tujuan baik, kita layan dia baik. Kalau dia datang tujuan nak cari pasal, dengan pedang dia aku bunuh dia. Ui, dahsyat ni buaya. Nampak tak Sayyidina Hamzah punya ketokohan tu, beraninya setaraf dengan Sayyidina Umar. Nampak tak? Sayyidina Hamzah kata dalam rumah tu, bagi dia masuk, kalau dia buat perangai dengan pedang-pedang dia akan mati dengan pedang dia sendiri. Masya Allah. Sahabat lain semua dah takut dah. Bila Sayyidina Umar masuk, dia masuk terus dia kata, aku bersaksi wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Dia ucapkan syahadah. Lepas tu semua sahabat gembira tak? Semua sahabat gembira dengan keislaman Umar radhiyallahu anhu. Jadi dalam masa berapa hari 2 sahabat ni masuk Islam ni? Dalam masa 3 hari saja 2 sahabat besar ini masuk Islam. Sikit lagi boleh? Lagi 2 perenggan lagi? Boleh ya? Kejap ya, lagi 2 perenggan. Kejap je. Okey. Kejap ya. Boleh tahan mata semua ya. Saya dah ngantuk dah ni, tapi tak apalah, kejap je. Okey. Okey. Wa kana Umaru qabla islamihi min a'zamil mu'aridin lil Islam. Adalah Umar, sebelum Islamnya Umar itu, beliau adalah di antara penentang Islam yang paling hebat. Sebelum dia masuk Islam, Sayyidina Umar adalah di antara penentang Islam yang paling hebat, yang paling kuat. Wal muntaqimina mimman aslama. Dan Sayyidina Umar ni pantang orang masuk Islam, dia akan seksa. Jahat dululah, maksudnya sebelum Islam Sayyidina Umar ni antara yang jahat lah, antara gangster-gangster besar kat Mekah tu. Wal muntaqimin, dia akan membalas mimman aslama, siapa-siapa yang masuk Islam, habis kena. Lalu fa'azzalallahu bil Islam, fa'azzalallahu al-islama bi islamihima. Lalu Allah Taala muliakan Islam dengan keislaman mereka berdua. Wa kana al-muslimuna fi dzalikal waqti 40 rajulan. Bilangan orang Islam pada ketika itu, lelaki dalam 40 orang, perempuan wa 11 imra'atan. Perempuan dalam 11 orang. Bermakna dah 5 tahun Nabi dakwah, baru dalam 51 orang saja ibu ayah. Ramai ke tak ramai tu? 5 tahun Nabi dakwah dengan akhlak semulia itu, hanya 51 orang saja yang terima dakwah Nabi. Tetapi yang masuk Islam pun masa itu tak ramai lah, stamina sikit, stamina 50 orang berbanding beribu orang daripada Quraisy tu kan. Tak ramai. Yang masuk Islam pun orang-orang yang miskin, orang fuqara, para hamba. Baru inilah ada golongan yang kuat, orang yang gagah masuk Islam, Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah. Jadi ibu ayah pada malam ni macam mana? Kita dah belajar sirah ringkas. Rasa macam mana malam ni? Rasa makin sayang tak pada Nabi dan para sahabat? Kita tengok macam mana kita belajar sirah, maka bertambah sayang kita pada Nabi dan para sahabat. Mudah-mudahan begitulah insya-Allah ibu ayah ya. Kita bukan belajar sirah ni pasal nak tahu aja. Kita belajar sirah untuk
tambah cinta kita pada Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu, insya-Allah. Sekian itu saya Buaya, minta maaf ambil masa lebih sikit ya. Betul-betul maaf. Banyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله